tahniah kepada kerajaan negeri Kedah, tahniah kepada rakyat negeri Kedah kerana sentiasa berminat dan kasih kepada acara-acara program-program yang menguntungkan kita selepas daripada kita mati nanti. Semalam saya di Merbuk, Masjid Al-Bushra, 20,000 orang mari daripada segenap ceruk sekitar Sungai Petani Merbuk Yan sampai jam berkilo-kilometer. Ini semua adalah berkat siapa? Berkat ibu bapa masing-masing yang melahirkan anak-anak yang pada hari ini anak-anak tersebut mengimarah, menghidupkan acara-acara akhirat yang sentiasa diadakan di bumi negeri Kedah Darul Aman. Alhamdulillah, sekali lagi kita ucapkan syukur banyak-banyak pada Allah yang sama-sama orang Terengganu panggil ataupun selalulah memberi peluang kepada kita berada dalam majlis yang baik. Dan sekali lagi hari ini kita dari pagi tadi sampai ke masa ini berada di majlis yang baik, majlis ilmu yang dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Kedah, Karnival Kedah Sejahtera 2023. Manusia yang melaut seperti ini. Setiap langkah yang kita mula nak datang dari rumah, satu langkah satu pahala, satu langkah dihapuskan satu dosa. Dan satu langkah menaikkan pula darjat kita, pangkat martabat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya yang telah diberitakan dalam hadis-hadis yang sahih daripada Nabi SAW. Insya-Allah ada beberapa persoalan yang diajukan di atas kertas di meja saya depan ini. Sebelum itu 5 minit tazkirah sempena kita berada di bulan Rejab yang berlakunya peristiwa Isra' Mi'raj, di mana kejadian sejarah yang sangat istimewa yang dipenuhi dengan mukjizat-mukjizat, di mana Allah mengabadikan peristiwa ini dalam surah yang pertama daripada surah Al-Isra'. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu as-samiul basir. Shadaqallahul azim. Artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan dengan hamba-Nya, yakni Nabi Muhammad SAW pada waktu malam daripada Masjid Haram ke Masjid Aqsa, yang kami berkatkan akan negeri tersebut kerana kami mau menunjukkan kepadanya akan kehebatan dan kebesaran kerajaan kami. Sesungguhnya Dia Tuhan yang sangat mendengar lagi sangat memerhatikan. Orang-orang bukan Islam, musuh-musuh Islam, dia kata mustahil Nabi SAW yang 1,500 tahun dulu tak ada kapal terbang, tak ada jet, tak ada kereta api laju, boleh pergi kepada Palestin dalam masa satu malam. Sedangkan Allah sebut dalam ayat tadi, Subhanallazi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah, maksudnya Allah tidak lemah dari suatu pun. Allah boleh buat apa saja. Jangan mu kata mustahil. Kerana diri kita ni Allah yang buat. Balik lagi tanya mak kita, tanya ayah. Ayah tu, ayah yang buat saya ke Allah buat? Allah buat. Kita sujud sajadah, kita kata aku sujudkan muka aku ke bumi ini kepada Tuhan yang mencipta muka aku. Allah yang buat muka aku. Allah yang belah pendengaran aku. Allah yang jadikan mata aku dapat nampak, dapat melihat. Bukan kita. Allah yang buat. Allah yang buat kita ni daripada tak ada kepada ada. Minal adam ilal wujud. Tak ada dulu kita ni. Sekarang ada. Bila ada, kita tak mengaku pula kebesaran Allah. Ada yang mempertikaikan, betul ke tak ni? Isra' Mi'raj ni.
Nah, sedangkan sekarang kalau kita naik kereta api laju, kalau ada lah, tak ada lagi kereta api laju. Kereta api laju yang ada Madinah, Mekah, tu pun rosak dah. Baru 2 bulan. Kalau ada lah, lebih kurang 2 hari perjalanan. Kalau kereta api. Ini 1 malam. Allah sebut dalam Quran, Asra. Bukan Sara. Bukan Nabi yang berjalan. Asra ni Allah yang bawa berjalan. Bila Allah yang bawa berjalan, tidak ada yang payah bagi Allah. Nah, wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata wa ahyaakum. Allah kata, kenapa kamu degil? Tak mau terima kenyataan aku ni Tuhan. Kenapa kamu tidak mau sembah aku? Sedangkan kamu dulu tak ada. Aku yang jadikan kamu. Daripada tak ada kepada ada. Bila dah ada, nak lawan Tuhan. Termasuk nak lawan Tuhan, menafikan betulnya cerita Isra' Mi'raj. Kerana dia pakai akal dia tak menasabah. Sedangkan Allah kata Asra. Asra ni Allah yang bawa berjalan. Bila Allah bawa berjalan, tak ada yang pelik. Nampak lagi? Macam seekor semut lah. Kalau semut ni kalau berjalan daripada Alustar nak pergi ke Kodiang berapa hari? Tahu tak? Semut. Hak kecil tu lah kat rumah kita kat meja dapur tu. Cuma tanya dia. Nah, kalau berjalan kaki semut daripada Alustar sampai Kodiang. Nah, berapa hari sampai? 2 hari sampai tak? Tak. 2 minggu? Tak sampai. Paling cepat 8 tahun. Tahu tak? Tapi kalau semut tu dibawa berjalan, sekejap je lah. Pukul 8 pagi semut tu hilang. Di sebuah rumah di Alustar. Hilang tak hilang, pukul 10 semut tu balik semula ke rumah tadi. Jadi kawan-kawan semut kata, hang pergi mana? Kami cari hang rata. Atas bawah rumah tangga, atas rabung, tak nampak. Hang pergi mana? Kalau semut tu orang Kedah dah. Contoh, okey? Semut kata, aku pergi Kodiang. Apa? Aku pergi Kodiang. Hang pergi bila? Tadi pukul 8. Sampai sana pukul 8.30. Ada gitu, 9.30. Kona balik. Pukul 10 sampai balik. Mak semut tu kata, aku kata dah, jangan minum ketung. Dia kata anak dia tu minum ketung, mabuk. Mana boleh terima akal, pukul 8 pagi, jalan kaki pergi Kodiang, pukul 10 balik semula Alustar. Tak terima akal, mu mabuk ni. Kata semut tu, dah. Semalam, cik silap. Cik ditidur dalam songkok. Tak ingat nak keluar. Pagi tadi, tuan rumah ni pangkai songkok. Dengan cik-cik naik sekali kereta. Pergi Kodiang. Balik semula 2 jam. Oh, kabarlah naik kereta. Tengok. Bukan Nabi yang berjalan daripada Mekah ke Masjidil Aqsa. Allah asra bi'abdihi. Allah yang bawa berjalan. Faham tak lagi? Sebab itulah apa saja yang datang kepada kita daripada Al-Quran, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami terima. Kami dengar dan kami taat. Lailan pada waktu malam. Kenapa pada waktu malam? Kerana malamlah nampak segala cakrawala kehebatan langit dan sebagainya. Batu kalau nak teropong bulan ke, nak buntang ke, nak tengok planet, nak ukur langit ke apa ke, orang teropong malam. Siang tak nampak. Nampak? Siang tak nampak. Malam istimewa. Kita duduk menengung macam rabung tu nampak habis dah. Berjuta-juta kelipan bintang. Yang siang ni tak nampak satu pun. Itu malam. Kerana apa? Nak tunjuk kepada Nabi Muhammad keindahan alam yang lebih daripada orang lain boleh nampak. Kita boleh tengok apa yang ada di bumi. Nabi Muhammad lebih dari yang kita boleh tengok
bawa naik ke langit. Kenapa? Kerana dia pemimpin yang teragung. Nampak? Kita, Allah tak bagi naik langit. Duduk di bumi. Tengok ombak. Tengok bukit. Tengok salji. Tengok gunung. Pergi pusing dunia. Tengok Arktik. Tengok Antartika. Tengok Afrika. Tengok Argentina. Cukup. Untuk mengagungkan Allah. Untuk mengesakan Allah. Sudah cukup. Tapi pemimpin terbesar Nabi Muhammad SAW, kami jemput naik atas lagi. Nampak? Kerana dia pemimpin yang paling besar. Pemimpin-pemimpin dunia ni kecil. Pemimpin juga tapi kecil. Tu Biden tu pemimpin tapi kecil. Biden, Presiden Amerika. Joe Biden. Biden tu pemimpin Amerika. Tapi dia kecil ya. Dia melangkah kaki ke Mexico di selatan, hilang kuasa dia. Dia naik ke utara, dia pak masuk 12 kaki di Ontario, Kanada, hilang kuasa. Pemimpin Rusia, Putin botol susu. Dia pergi ke barat, masuk kaki dia ke Ukraine, hilang kuasa. Dia pergi ke tenggara, masuk Mongolia, Ulan Bator, hilang kuasa. Dia turun ke bawah, masuk ke Afghanistan, hilang kuasa dia. Dia hanya dalam Rusia. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sebuah hadis, "Ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah wala faqar." Akulah pemimpin paling besar sekalian umat manusia sampai hari kiamat. Bukan bangga, wahyu yang diwahyukan kepada aku. Nampak? Jadi setiap kali kita ingat bulan Rejab, ingat Isra' Mi'raj, ingat kepimpinan terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada kecil berjalan awan ikut. Nampak? Awan ikut atas kepala. Tengok dalam kitab Khasa'is Isul Rasul. Keistimewaan Nabi. Riwayat-riwayat sebut. Nabi masa kecil berjalan, awan ikut atas kepala. Cuma sebut presiden mana dalam dunia berjalan, awan ikut. Anjing ada lah ikut. Awan ikut. Dibelah dadanya 2 kali, malaikat bersih jiwanya. Pemimpin kita tu. Nampak? Khatamul Anbiya wal Mursalin. Dengan cerita-cerita ni kita makin cinta kepada Rasulullah. Bukan sekadar kita letak belakang kereta I love Rasulullah. Tapi sampai dalam hati kita meresap, inilah pemimpin terbaik yang dikurniakan oleh Allah. Aku nak bersama Rasulullah. Tak sempat di dunia. Biar di akhirat dapat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah. Orang Kedah, orang Alok Jangguih, Bakak Bata, Alok Malai, Teluk Wanjah, apa lagi? Bukit Pinang, Tanah Merah, Kampung Naga, Lubuk Kawah. Semua tu tak ada dengan Nabi. Betul tak? Sungai Korok. Sungai Korok pun masuk. Sungai Korok pun tak ada dengan Nabi. Tapi Nabi tunggu. Nabi akan tunggu orang Sungai Korok di akhirat. Nabi akan tunggu orang Alok Jangguih, orang Kepala Batas, orang Tok Jalan, orang Jitra, orang Bukit Pinang, orang apa benda ni, hutan kampung. Nabi akan tunggu. Sahabat kata, "Ya Rasulullah, kami yang selalu dengan Tuan, bolehlah Nabi nak tunggu, boleh kenal. Hari-hari tengok." Sahabat kata, nampak? Umat Tuan yang 1000 tahun dari sekarang, 2000 tahun dari sekarang, macam mana nak kenal? Nampak? Sahabat tanya. Orang Kedah, orang Lok Stang, orang Yan, orang Pokok Senang nak kenal lagu mana? Kota Sarang Semut. Rasulullah kata, kalau hang ada seekor kuda kepala putih, kuda hang masuk dalam kuda-kuda hitam, ya, hang kenal tak mana kuda hang? Kenal ya, kepala putih. Maka aku kenal umat aku akan datang. Muka mereka mengeluarkan cahaya sebab mengambil wuduk nak solat. Nampak lagi? Tu. Jadi jangan tinggal solat. Dah. Minal masjidil harami inal masjidil aqsa. Dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, dari Makkahul Mukarramah ke Palestin. Nak khabar ke kita,
bahwasanya tempat terbaik masjid. Sebab Isra' Mi'raj minal masjid ilal masjid. Minal masjidil haram, dari masjid haram ilal masjidil aqsa. Faham? Bukan minal masjid haram ke KLCC. Dah. Dari masjid ke masjid. Kenapa? Kerana khairul buq'ati fil ardi masajiduha. Sebaik-baik benda yang ada di bumi ini, sebaik-baik tempat yang ada di atas bumi ini, masjid-masjidnya. Termasuk Masjid Zahir di Al-Ustaz Kedah Darul Aman. Termasuk Masjid Buruk di Baling sana, di Kupang sana, di Kampung Tiok sana. Buruk masjid. Termasuk juga khairul buq'ah fil ardi, sebaik-baik tempat atas muka bumi. Faham? Jadi dari cerita Isra' Mi'raj, kita kena selalu pergi masjid. Nampak? Ada orang pergi masjid setahun 2 kali ya. Sembahyang raya dengan nisfu Syakban. Nah, 2 kali setahun. Kawak sungguh. Tapi bukan kalau ustaz lah. Itu orang jitra. Yang teruk lagi, seumur hidup sekali pergi masjid. Dah lah sekali mati baru pergi. Semayang mayat di masjid. Faham tak lagi? Tu paling teruk. Jangan jadi lagu tu. Seumur hidup sekali baru pergi. Apa punya orang. Dah lah sekali ya pergi. Orang duduk belakang, dia depan sekali duduk. Oh, samsing. Dia punya kurang hajat, orang berdiri, dia tidur. Faham tak? Jadi orang kampung kata, mampu baru nak pi. Jangan lagu tu. Kita ada halangan, kita tak pi. Kita ada keuzuran, kita tak sampai. Kita sehat, kita lapang, mesti sampai. Kenapa? Kerana Nabi dari masjid ke masjid. Bumi ini bumi yang berkat. Dengan sebab apa? Kerana bumi ini ada masjid, kerana bumi ini lahir para nabi. Jadi berkat. Allazi barakna haulahu, bumi Palestin paling banyak lahir para nabi. Linuriyahu min ayatina, kami nak tunjuk hebatnya kerajaan kami. Mudah-mudahan sedikit tazkirah itu, kita ambil pengajaran sepanjang hidup kita. Sebelum saya menjawab persoalan, mengambil kesempatan daripada ramainya puluhan ribu malam ini di dataran Al-Ustaz untuk melancarkan kutipan tabung bencana gempa bumi Syria Turki. InsyaAllah. Mudah-mudahan apa yang kita sumbangkan ini meringankan beban. Dikira di sisi Allah sebagai amal soleh. Sekarang juga petugas yang telah ditugaskan bangun untuk bertugas memungut derma. Mereka akan menggunakan karung yang bertanda seperti ini, iaitu tabung bencana gempa bumi Syria, Turki. Sekarang juga mereka akan gunakan tag yang rasmi seperti ini, gantung pada leher masing-masing. Dikira sebagai petugas rasmi, dipersilakan sekarang bergerak siapa yang telah ditugaskan sampai selesai. Sambil-sambil kita melihat soalan. Sebelum kita bersama dengan yang kita kasihi Menteri Besar Negeri Kedah Darul Aman yang akan muncul sekejap lagi daripada Stadium Darul Aman. Masuk dalam orang. Masuk dalam orang. Jangan kutip kat luar lagu tu. Buka karung tu, lagi dia tak bagi, jangan beralih. Dak ni ambil kesempatan, puluhan ribu ni. Dengan niat ikhlas kerana Allah, mari malam ni nak imarahkan majlis ilmu. Allah Rabbi. Banyaknya pahala ibu bapa tuan-tuan dapat. Lepas tu sedekah pula. Lagi dia tak bagi, jangan kalih. Duduk depan dia. Yang mana buat tidur, serekup dengan karung tu. InsyaAllah. Dapat banyak ringan. Sahabat kita di Turki, di Syria. Rumah kita goyang pun tidak. Rumah dia runtuh habis. Anak-anak ni.
terbelah kepala, terbelah mata. Nak pecah perut, hilang nyawa. Kita bantulah qadar-qadar kita. Baik, sambil-sambil kita memberi sumbangan untuk tabung bencana Turki dan Syria, kita tengok soalan orang Al-Ustaz. Soalan pertama, saya rajin pergi masjid, lepas tu saya malas pergi dah. Sebab masjid hanya buat kutipan tabung masjid, tapi tak guna untuk bantu anak kuliah. Apa hukum simpan duit? Banyak, tapi tak guna. Ni. Kalau di Amerika dipanggil the question search the fight. Soalan mencari balah. Nah, dia begini, kita jangan emosional. Kita ni berlandaskan hukum. Islam ini makna man aslama li ahkamillah. Orang yang taat pada, menyerah kepada hukum Allah. Bukan hukum nafsu dan bukan akal kita. Dia hukum syarak. Okey? Hukum syarak menetapkan kutipan derma sumbangan untuk kebajikan masjid bukan untuk anak Korea, untuk masjid. Kalau kita nak buat tabung kebajikan yang boleh dipakai untuk masjid dan anak Korea, kita kena buat pengumuman. Nak tabung mulai 2023, maka setiap sumbangan yang disumbangkan pada tabung masjid ini akan digunakan untuk maslahat masjid dan disumbangkan kepada keperluan yang penting untuk orang atau anak Korea tempatan. Barulah ulama kata, boleh kita gunakan wang masjid untuk masalah Korea. Contoh, ada kebakaran. Tak boleh sewenang-wenang ambil tabung masjid, beri kepada rumah terbakar. Tak boleh. Hak saya mengaji, tak boleh. Nampak? Bahkan kalau kita buat tabung khas, ini tabung khas untuk kebakaran. Contoh, dia anggarkan, kita ingatkan dapatlah 10,000. Pasal rumah Cik Mat terbakar kemarin. Kita buat tabung. Tiba-tiba dapat 40,000. Dia punya pengurusi rasa sayang pula nak bagi semua. Kita ambil separuh. Haram ambil. Pasal hang dah umum untuk tabung kebakaran rumah Cik Mat. Orang bagi 40,000, wajib beri semua 40,000 pada dia. Nampak lagi? Tak boleh ambil satu sen pun. Jadi ingatlah kepada mana-mana yang menguruskan masjid. Buatlah pengumuman mulai sekarang. Semua sumbangan tuan-tuan dan perempuan atau sumbangan-sumbangan yang diberi kepada tabung masjid ini akan digunakan untuk maslahat masjid dan kepentingan Korea sekitar. InsyaAllah ulama' membenarkan guna. Okey? Saya rajin beli barang dekat Shopee dan Lazada. Guna kad bank suami saya. Soalan saya, pembayaran guna e-wallet dekat Shopee tu dan juga seangkatan dengan macam Touch and Go tu sah ke tak Islam dalam urusan jual beli? Jawabnya sah tak sah begini. Ada tak merugikan salah satu pihak? Kalau ada, tak boleh. Dia tak merugikan sesiapa. Menggunakan kad, dalam tu ada duit 100. Duit 100 kalau kita belanja, dapat beri duit 100 tu dapatlah belanja kepada penjual. Kita dapat barangan. Dan kalau kita tak belanja lebih 50, kita tak hilang 50, dapat balik duit. Kalau begitu boleh. Nampak? Begitu juga dengan kad-kad yang lain. Dengan syarat tidak ada kerugian pada pihak yang membeli atau yang menjual. Dia berlainan dengan kad kredit. Kad kredit tu riba, tu haram. Nampak lagi? Begitu juga kad-kad yang kita beli untuk dapatkan apa benda ni, jualan yang lebih murah. Kalau kad tu dia beri percuma, halal. Kalau kad tu kita bayar dengan melebihi daripada harga mencetak kad, hukumnya tak boleh. Kerana satu hari kita akan hilang beberapa ringgit atau kita akan untung beberapa ringgit dengan sebab berlaku kerugian bagi pihak yang menjual. Tak boleh. Kena hati-hati dalam bab ni. Perempuan yang haid tak menentu, bagaimana nak kirakan waktu haid? Datang 2 hari, tak datang 2 hari. Datang 2 hari, berhenti 2 hari. Ni muslimat tanya. Muslimat ni, haid dia tak menentu. 2 hari haid, 2 hari tak haid, 2 hari haid lagi. Itulah suruh kahwin dengan ustaz tak nak. Lepas tu menyusah nak tanya. Tak, gurau sajalah. Dia begini. Jikalah memang darah itu darah haid,
kemudian berlaku berhenti. Contoh yang mudah saya bagi. 5 hari dia haid. Dia keluar darah. 2 hari berhenti. Keluar lagi 2 hari. Jadi dia ada 5 hari keluar, 2 hari berhenti, 2 hari keluar balik. Faham? Lagu mana nak kiranya? Kata ulama, 5 hari yang pertama itu sepakat mengatakan haid. Maka hukumnya hukum haid. Faham? Dan hari yang 2 hari yang keluar pula selepas 2 hari cuti juga adalah haid. Faham? Maka hukumnya hukum haid. Adapun hari 2 hari yang sunyi yang berhenti itulah berlaku perselisihan pendapat ulama. Dalam mazhab Syafi'i 2 pendapat. Pendapat yang pertama, masa berhenti itu juga dikira masa haid, cuma tidak keluar darah. Okey? Jadi hukumnya seperti perempuan haid tak wajib solat dan apa yang tak wajib kerana haid. Cuma darah tak keluar. Okey. Pendapat yang kedua, dia mandi dan dikira hari itu hari yang bersih daripada haid di dalam musim haid. Hukumnya seperti orang yang tidak haid wajib solat dan boleh buat perkara-perkara yang diharamkan kepada orang yang haid. Ingat tak? Ingat tak apa lah. Angguk. Lagi kena mi goreng sepinggan tak ingat pula. Nah, biar ingat sampai kiamat. Okey? 5 hari yang pertama memang haid, 2 hari yang terakhir memang haid, hari yang tak keluar je khilaf ulama. Pendapat pertama dikira haid juga, cuma darah tak keluar. Pendapat yang kedua, hari itu bukan dikira seperti haid walaupun dalam musim haid dengan syarat kena mandi dulu. Pada hujung hari kelima. Saya pergi travel pergi KL Kedah. Saya nak tanya contoh macam saya rumah di KL. Pergi kerja pun di KL. Niat lepas kerja, contoh 5 petang balik Kedah. Adakah perjalanan saya itu bermula dari pagi untuk saya ambil rukhsah jamak Zuhur dan Asar? Atau dikira setelah habis kerja itu saja baru dikira mula perjalanan? Baik. Duduk di mana? Duduk di Al-Usta. Kat mana duduk? Okey, Anak Bukit. Okey, duduk di Anak Bukit. Kerja mana? Kerja Kepala Batas. Okey, turun daripada rumah pagi pukul 7, kampung Anak Bukit. Pergi pejabat Kepala Batas. Contoh, dari Kepala Batas tak nak balik dah petang. Nak pukul 5 nak naik kapal terbang pergi KL. Faham? Jadi di Kepala Batas tu boleh jamak dah. Zuhur boleh jamak, Asar boleh jamak dah. Kerana Anak Bukit dengan Kepala Batas dikira mukim yang lain dah. Dan kamu keluar itu bukan nak balik semula petang tu, nak teruskan musafir ke Kuala Lumpur. Faham tak lagi? Boleh. Senang. Perempuan yang sedang menyusu datang haid 3 kali sebulan. Waktu haid cuma berapa hari dan tidak seperti selalu. Adakah darah itu darah istiadah atau darah lain? Messi bagi tahu normal lah bagi ibu yang mengandung, yang sedang menyusu. Apakah perlu ganti solat? Dia kata, dia sedang menyusu 3 kali haid sebulan. Ini mazhab mana pula? 3 kali haid sebulan. Dia haid ni, tak boleh jadi 3 kali haid sebulan. Tak boleh. Haid ni paling sedikit 1 hari 1 malam. Paling lama 15 hari. Dan jarak sucinya itu sekurang-kurangnya 15 hari 15 malam. Alhamdulillah, ketibaan yang kita duk nanti-nantikan. Menteri Besar yang sangat kita kasihi, Datuk Seri Muhammad Sanusi bin Maknor, daripada Stadium Darul Aman. Alhamdulillah. Saya sambung sikit tu. Jadi sekurang-kurangnya kalau 1 hari bulan dah berhenti haid, nak datang haid yang kedua dia mesti 16. Dia tak boleh kurang daripada 15 hari. Jadi hang ni pula 1 bulan 3 kali haid, mazhab mana pula? Yang pelik ni. Disilap bukan? Beginilah. Maknanya perempuan ini sudah tak betul aturan keluar darahnya. Begini, awak ambil masa awak sihat. Kalau awak sihat, awak sebulan berapa hari haid? 7 hari. Masa sekarang contoh, selama ni dia sihat, 7 hari dia haid, 23 hari dia bersih.
Nah, tapi dah lah ni dia kacau bilau, telok pun tak turun. Pening kepala, minyak pun tak turun lagi. Ya, dengan haid pun jadi pening. Nah, jadi darah keluar tak keluar, keluar tak keluar, keluar tak keluar, keluar banyak, keluar sikit, keluar banyak. Lagu ni lah. Yang mudah-mudah kita orang kampung, kalau sebelum ini kita sebulan 7 hari haid, maka ambillah 7 hari sebulan haid. Darah yang selebihnya itu istihadah. Okey? Soalan seterusnya. Saya selalu berminat nak jadi baik. Nak solat tak tinggal, nak jadi baik sungguh. Kenapa saya tak mampu istiqamah? Apakah ada cara jalannya nak dapat istiqamah? Begini, yang pertama istiqamah ni siapa yang keluar produk ni? Siapa yang bagi? Ada bagi syarikat-syarikat ada keluar istiqamah? Tak ada. Allah yang bagi. Bila Allah yang bagi, minta dengan dia. Faham? Nombor satu. Yang kedua, kita selalu bergaul dengan orang-orang yang soleh. Supaya mudah kita istiqamah. Batu orang kalau dia tak pandai nak main chess, dia nak jadi pandai, dia kena berkawan dengan kaki-kaki chess. Dia tak boleh kawan dengan main burung tekukuk. Faham? Lambat pandai main chess. Kalau mu nak pandai main rugby, dah kena sebut rugby. Nampak? Kita ada tokoh rugby. Tak? Nanti kita habaq siapa? Nampak? Tengok pada terekam orang tu dia. Tapi bini tu orang juga. Bukan orang sini ya, ni orang luar. Ni orang luar. Ni orang luar ni. Jadi kita nak pandai main pingpong, kita berkawan dengan kumpulan pingpong. Barulah WhatsApp kita penuh dengan maklumat-maklumat tentang pingpong. Tentang rubber, tentang karbon, tentang apa semua tak? Raket apa semua tak? Jadi kita nak jadi orang soleh, nak jadi orang baik. Berkawan dengan orang soleh, berkawan orang masjid. InsyaAllah dalam WhatsApp kita selalu dapat info tentang solat dan sebagainya. Itu. Kemudian jangan buat amalan yang banyak-banyak. Pelan-pelan, slow and steady. 2 rakaat saja tahajud cukup lah. Jangan kita nak follow, baca buku, follow hak hebat-hebat. Jangan. Itu bukan untuk follow. Itu untuk bangkitkan semangat. Dia baca buku kisah para wali apa semua, dia nak ikut. Mana boleh, mampus ya. Macam kita naik kereta, kita naik Exia. Sampai di highway kat Sungai Petani, BMW potong M3. Potong 18. Tayar dia 285 siri. Hang punya tayar macam kereta lembu. Dia pergi follow rapat. Boleh follow rapat. Tapi 2 kali selekah, mampus. Masuk dalam gaung. Jangan. Okey? Dengar kata Imam Hanbali, 300-400 rakaat satu malam, jadi semangat bagi kita. Aku nak mula dengan 2 rakaat. Itu yang terbaik. InsyaAllah. Adakah diterima doa kita dalam bahasa Arab tanpa mengetahui maksudnya dalam bahasa Melayu? Allahu Rabbi. Sebaik-baiknya kita berdoa tahu maksud. Ni kita minta apa pun kita tak tahu. Kena tahu maksud. Sebab tu kalau mau tengok di pondok-pondok mengaji. Mengaji itu mengaji Arab. Padahal budak-budak kampung, budak Kedah, budak Baling, budak Syik, budak Kubuk Panjang, budak Batu Lima. Tak, mengaji pondok. Kenapa? Kerana yakin bila hantar mengaji, dia akan lebih faham daripada orang yang tak mengaji. Nampak? Biar banyak sikit hantar mengaji pondok. Saya pergi pondok orang Siam yang tidur lagu ni dekat sepadan Kelantan, tidur. Rupanya belakang tu ada pondok. Ibu bapa orang Siam dia hantar anak-anak dia mengaji pondok, kepala botak semua. Tok guru tengah duk baca macam kitab dia. Tak. Anak-anak kecil duk mengaji. Kita kenapa tak hantar anak-anak mengaji? Kerana kita tu hak. InsyaAllah bila kita faham bahasa, lebihlah kita seronok berdoa pada Allah. Dan kadang-kadang tidak menyebabkan perbalahan. Ada suami, dia minta doa, sembahyang jemaah. Bini dia hari-hari kata amin. Lalah dia buat, bini dia mengamuk. Laki dia doa lagu nah. Laki dia ni cerdik.
Lepas kata Rabbana atina fid dunya hasanah, laki dia masuk doa, Allah marzuqni zaujatan saniyatan jamilatan. Ya Allah, kurniakan aku seorang lagi isteri yang cantik jelita. Bini hak bodoh. Amin. Amin belakang. Dah tak tahu apa. Nah, lelah buat balik madu mengamuk kawan tu. Dia tahan kata amin. Dah cek tak tahu. Ha tu. Nah, biar faham apa yang kita minta. Tak? Apakah hukum main game? Dalam game itu ada perempuan seksi. Masalah gambar perempuan ini begini. Kalaulah dalam gambar itu perempuan hidup, hukumnya haram tengok. Kerana aurat tak kira. Kerana dia mencetuskan syahwah. Tapi kalau dalam itu aurat kartun. Kartun tidaklah haram. Ya, kartun. Kartun mana? Kartun yang lukisannya tidak real. Tidak bentuk jasad seorang perempuan. Nah, kartun ni pakai seluar. Baru kau tengok tak ada apa. Kartun lidi. Macam tu, SpongeBob. Nah, walaupun nampak lutut, nampak apa, orang tak syok takkan. Steam tengok, adudu. Faham tak? Adudu kepala 4 segi. Steam tengok. Tu bangang namanya. Nah. Bapa saudara meninggal, anak saudara perempuan mengaji Quran. La yakra'u syai'an minal Qur'ani haidun wala junubun. Hadis. Jangan baca Quran yang haid dan yang junub. Okey? Jadi berlagu mana? Berdoa. Kita haid, pak dara mati, berdoa. Faham? Ingatlah, di mana saja kematian kita pergi, ucap yang baik. Iza hadartumul janazata. Nabi kata bila kamu datang ke tempat orang yang mati, faqulu khaira fa innal malaikata yu'minun. Kerana katalah yang baik-baik, iaitu mintalah yang elok-elok. Kerana malaikat ketika itu mendoakan. Okey, kita tak boleh nak baca Quran, orang yang tak haid dia baca Quran. Kita haid doa, ya Allah ampunkanlah bapa saudaraku ini. Ya Allah rahmatilah dia di alam barzakh sana. Nah, apakah hukum isteri suka make up, berhias keluar rumah, dan bini suami pula suka kalau orang puji kerana dikira suami pandai jaga bini pula dah. Ni penyakit perempuan lah, bukan Kedah saja, Terengganu pun sama lah. Tak. Orang perempuan ni memanglah dia suka kelihatan cantik. Tu dia punya fitrah. Itu tak pelik lah kita tengok tak. Kita tengok anak kita kecil-kecil tu. Suka dah kelihatan cantik. Tahu kata mak dia. Tahu kata bini kita, mak mertua kita. Tahu mak mertua kita, tok kita. Tok kita umur berapa dah? 80. Tapi kalau nak pergi makan kenduri, gincu ni. Sampai atas hidung letak. Nak tangan Parkinson dah. Nak lagi kelihatan cantik. Ni jari macam belalang katil. Nak masuk lagi cincin. Kerana apa? Kerana fitrahnya nak kelihatan cantik. Allah pun tahu, maka Allah kawal. Wala tubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna, kata Allah. Jangan kamu para isteri duduk cantik-cantik sangat, duduk make up sangat, duduk belawak sangat, melainkan untuk suami. Faham? Jadi kita betulkan, Islam itu bukan dia larang semua benda, dia kawal. Kalau kita nak keluar rumah boleh, kita sedikit saja berhias. Kerana kalau banyak itu dilarang. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan berhias berlebih-lebih sampai seperti berhiasnya perempuan yang jahiliyah. Kalau dia balik rumah, biar cantik. Faham? Tapi terbaliklah, bini kita keluar rumah comel nak pergi berjamaah. Betul tak? Kalau depan kita comel tak? Tak. Yang comel malam kantin je. Malam kantin je. Muka comel, make up, bau wangi apa semua. 30 tahun lepas tu. Semalam Allah muka macam transformer. Nak masuk pejabat ni, spray minyak wangi. Paris Hilton. Tu dia kata kau. Wangi sungguh. Jalan catwalk. Lepung, kelepung. Pejabat menteri besar. Dah berkat ni negeri lain.
Tuhan larang. Sungguh Tuhan larang. Wala. Tengok. Wala. Jangan. Dan jangan. Tubdina. Jangan tunjuk-tunjuk sangat. Nah. Orang di pejabat pula bila dia masuk wangi. Tu dia Cik Ani kita. Wangi sungguh. Orang pejabat puji. Cik Ani, tengok orang lah. Allah duk perhati, duk tengok tanda dosa-dosa. Jalan catwalk depan orang. Supaya pengarah puji, supaya pegawai tabir tengok syok. Tak? Depan orang. Depan suami, elephant walk. Macam gajah nak bertelok. Dah, nak. Tu pun bukan orang ustaz. Orang jitra. Dah. Jadi perbetulkan balik, Allah tahu kita ni lemah, banyak salah, banyak silap. Tak? Bagi betulkan balik. Keluar rumah, biasa-biasa saja. Depan suami kita buat yang terbaik. Sebab itulah bila kita sentiasa terbaik depan suami, suami kita akan kurang kegiatan di luar rumah. Nah, batu ramai suami malam pergi mancing. Malam futsal. Malam main kerem. Malam sembang kedai kopi. Nah, batu tu imam yang tua-tua, dia wirid panjang. Nampak? Yang kelas Pak Long lah. Nah, Tok Siak tanya Tok Bilal. Tok Bilal, hang ni aku dah tengok malam-malam lewat balik tu. Mak Long tak ada marah apa ke? Mak Long tak ada apa-apa dah. Tengok pun tak macam tak tengok. Pasal Mak Long kebang gantung. Pakai baju kelawak. Busuk pula tu. Hari-hari baju kelawak. Muka dah lah macam kelawak. Kenapa? Duduk menyandak kat tongkeh. Tak? Ingatlah kita orang perempuan bukan bergurau. Kalau masuk umur 40, jangan pakai seluar panjang kat rumah. Seluar dekat lutut. Masuk 50, seluar bola. Bagi tarik balik perhatian. Nampak? 50, 60, pakai seluar bola. Nah, kalau pakai lagu tu, barulah suami tak main badminton. Baru tak pergi mancing. Nah, ni pukul 10, bawa keluar je orang. 3-4 batang. Pergi mana abang? Pergi mengai. Dia bayang dah, kolam bayang dah. Kau balik kau apa? Balik dalam pukul 1, minum air asap, pukul 2 kau balik. Pasal apa? Pasal hang pakai baju kelawak. Cuba hang pakai baju seluar pendek. Nah, suami duk ambil jorang, duduk dalam bilik pakai seluar pendek. Jangan pakai baju. Buat kaki berayun ke tu. Nampak tak? Suami lintas dengan jorang depan bilik. Abang. Apa? Tapi mana? Pergi mengai. Bayang dah. Mai tengok cik ni. Kita tengok. Alamak seluar pendek tak pakai baju. Terus kita call. Hello? Tak jadi mengai. Sungguh. Memang saya tak berapa sihat. Saya mengai di rumah. Betul. Ada kakak putih sekok. Betul tak? Itu tarikan. Islam itu menyebabkan suami tertarik. Nah. Sikit lagi dah. Orang tak sabar dah tu. Nak tunggu Datuk Tri naik. Kena kat kita. Apakah hukum buat rawatan mata dengan kaedah laser? Bagus soalan ni. Ingatlah yang tukang soal paling banyak pahala. Bukan tukang jawab. Laser tak laser begini. Kalau sakit, Nabi suruh berubat. Nabi kata, tadawau. Kemudian Nabi pesan, wala tatadawau biharamin. Jangan berubat cara yang haram. Itu saja. Nah, jadi cara yang laser ini haram ke tak? Tak haram. Nak kata haram, buat main dalil. Okey, katakanlah maknanya luka dia itu guna laser. Untuk baikkan luka, dibolehkan. Tapi ada larangan menggunakan besi panas. Nah, kerana dulu kalau luka, bakau sudu, bagi merah, letak berasap macam lembu gitu. Nabi tak suka berubat lagu tu. Okey? Tapi kalau laser, tak macam tu. Dia setengah daripada kaedah rawatan juga. Nah, sekarang ada berkhatan dengan laser. Nah, jadi boleh. Selagi tidak ada nas, tidak ada memudaratkan, berubat boleh. Cuma kita ni nak betulkan faham. Nah, orang Melayu ni bila kata bomoh, semua haram. Salah tu. Yang jadi haram bukan pasal nama dia bomoh. Nah, yang jadi haram kaedah dia merawat. Guna hantu, guna pelesik, guna jin. Baca bacaan yang tak dipahami itu tak boleh. Nah, dan satu lagi, jangan bila kita anggap bila perubatan moden semuanya halal. Itu pun salah juga.
Nah, kenapa mu kata semua halal perubatan moden? Pasal dia moden. Salah lah tu. Dia yang jadi halal haram, cara dia merawat. Kalau perubatan moden sekalipun, kalau cara merawat itu haram, tak boleh. Ada juga kan Ustaz, perawatan moden haram. Ada? Contoh, tukang jantina. Tukang jantina ni kat Tok Bomo boleh buat tak? Boleh tak? Tak boleh. Dia pergi kat Tok Bomo. Pak Soh tanya, gua nak amat. Hang nak berubat nak buat apa? Dak, kita ni lama dah duduk jadi lelaki-lelaki. Jadi nak jadi perempuan pula. Tu dia main ni nak suruh buang Angry Bird. Faham? Tok Bomo boleh buat tak? Tak boleh. No, perubatan moden. Bangkok 7,000. Sydney 35,000. Nampak? Perubatan moden haram. Nah, kaedah bayi tabung uji. 9 kaedah yang popular dalam dunia. 2 halal, 7 haram. Itu semua moden, bukan Tok Bomo. Pembedahan plastik, ada yang halal, ada yang haram. Kalau merawat, halal. Kalau kosmetik, haram. Contoh bayi, lahir gigi bermulut rabik. Buat pembedahan plastik, halal. Masuk dalam tadawau, berubat dah olehmu. Tapi bini kita, bibir tak ada rabik apa. Nak pergi masuk hospital, belah, masuk implan, bagi kembang lagi bibir. Macam Angelina Jolie. Itu haram. Pembesaran buah dada masuk implan. Bukan ke accident. Itu haram. Itu kosmetik. Tapi pembedahan buah dada sebab kemalangan, itu harus. Tak ada lagi kereta, ada motor. Jadi hari Minggu nak balik lah. Apa ni Sungai Petani dari Lostar, laki bini bawa naik RZ. Tempuh sikit di gurun tu, lori pasir, terbalik dua-dua orang. Jadi masuklah kopek bini tu dalam sepaket RZ putih dua. Contoh, jangan gelak. Kemalangan lah. Buat pergi di hospital, buat pembedahan. Faham? Itu diharuskan. Itu merawat. Okey? Itu Bomo boleh buat tak? Tak boleh. Yang haram, buah dada kecil nak bagi jadi besar. Asal saiz kecil ya. Saiz gelas air zam-zam. Nak buat jadi kolej air tebu. Itu haram. Itu Tok Bomo boleh buat tak? Tak boleh. Jadi Tok Bomo tanya, mai buat apa? Sakit apa? Tak sakit apa tak. Bini kita tu lah, dia kecil nak buat besar sikit. Pak Long kata, aku tak pandai. Kalau kau pandai, aku buat dah Mak Long. Itu semua perubatan moden. Tapi haram pada syarak. Soalan yang terakhir insyaAllah. Pakai baju yang ada tulisan Jawi masuk ke dalam tandas. Pakai baju tulisan Jawi masuk dalam tandas. Baik, yang diharamkan kita, ada seorang ulama kata makruh, membawa sesuatu yang tertulis nama-nama Allah, nama-nama Nabi, sifat-sifat Allah dalam tulisan Arab. Kalau dalam tulisan Rumi, tidak sepakat pandangan ulama. Yang sepakat ini tulisan Arab, alif lam lam ha, Allah di baju. Nampak? Kerana Nabi SAW pakai baju ada tulis Muhammad Rasulullah. Bila masuk dalam tandas, kata sahabat, Nabi tanggalkan cincinnya, letak di luar. Zaman kita ni kalau letak luar, hilang cincin. Letak underwear pun hilang. Jadi masuk dalam poket. Okey? Jadi daripada itu ulama kias, kalau kita pakailah, ada topi tulis Bismillah, kopiah ada La ilaha illallah. Jangan bawa masuk dalam. Kalau Rumi dah kira lain dah. Rumi dia kira lain. Ada orang kata Rumi dengan Arab sama saja. Tak sama. Arab itu bahasa Quran. Sebab tu bila kita cakap terjemahan, kita boleh sentuh tak ada wudu. Tak? Tapi kalau kita tak ada wudu nak sentuh bahasa Arab tu tak boleh. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Sesungguhnya kami turunkan Quran itu dalam bahasa Arab. Lain pada bahasa Arab, dia terjemahan bukan Quran. Sebab tu kalau kita nak dapat sebenar-benar makna Quran, dalam bahasa Arab bukan dengan terjemah. Lepas tu kita pegang Quran, bukan pegang terjemah. Tapi ada orang dia ketegak sungguh.
Dia kata sama je. Assalamualaikum dengan selamat pagi sama. Dia tak mengaji. Assalamualaikum ini ucapan para Nabi. Nah, selamat pagi ini bukan dilarang, tapi tak sama dengan Assalamualaikum. Kalau sama, hampir salam, selamat pagi. Dia kata sama je Ustaz. Tak sama. Kalau sama, cuba membuat salam. Tak usah kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Katalah. Mampu. Nah, jadi bila dah terjemah, nah, ditulis di situ, terjemah. Nah, Tuhan yang Esa. Tuhan. Itu menggunakan huruf-huruf ABC abjad. Nah, hukumnya tidak haram. Tapi kalau alif, lam, lam, ha, Allah, maksudnya lafzul jalalah, maka wajib dimuliakan. Faham? Jadi Quran tak sama dengan terjemah. Kalau kita dapat pun, maknanya saja. Tidak setepat hakikat sungguh. Bukan kata Quran. Lagu tu pun, kalau asalnya bahasa orang putih, kita terjemah Melayu, dah jadi lain. Tunggu, bukan kata Quran, lagu. Padahal lagu ya, benda lagu. Nah, asal bahasa Inggeris, kita terjemah Melayu. Tak sedap dah. Contoh tak? Contoh lagu ni. Bayiku bersabar, bayiku bersabar, bayiku bersabar. Orang tak faham. Cuba bahasa Inggeris. My baby come down, come down. Orang pun gelak habis. Tengok ni kaki TikTok belakang. Tak. Itu contoh. InsyaAllah, setakat itulah saya jawab soalan. Kerana kita akan bersama dengan orang yang kita kasih, pemimpin besar negeri Kedah Darul Aman, Datuk Seri Muhammad Sanusi bin Mak Nur, yang akan naik ke pentas bersama dengan saya, insyaAllah, bual-bual santai, yang kita mulakan dengan beri peluang kepada 5 orang rakyat Kedah yang ada di depan ini, naik ke pentas seorang-seoranglah, boleh bertanya soalan, dan dia akan dapat hamper Menteri Besar bagi sendiri, dan dapat selfie dengan MB. Nampak? Istimewa tu. Daripada selfie dengan artis tak punya pasal apa, tak? Dengan pemimpin yang kita kagumi. InsyaAllah dipersilakanlah orang yang kita tunggu-tunggu, Datuk Seri Muhammad Sanusi bin Mak Nur, Menteri Besar Negeri Kedah Darul Aman, ke pentas.